Selamat pagi saya ucapkan kepada panel penilai. Hari ini kami akan membentangkan satu kajian yang sangat penting berkaitan dengan institusi asuhan kanak-kanak. Terlebih dahulu, mari kita lihat kepada pengenalan isu. Isu utama yang menjadi perhatian serius dalam kajian ini melibatkan kes penderaan fisikal dan emosi kanak-kanak yang berlaku di pusat-pusat penjagaan. Seterusnya, kajian ini akan memfokuskan kepada bagaimana insiden-insiden negatif sebegini mampu menjejaskan reputasi industri pendidikan awal kanak-kanak secara keseluruhan di Malaysia. Oleh yang demikian, kami ingin menekankan tentang betapa pentingnya usaha untuk mengembalikan semula kepercayaan masyarakat, terutamanya ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak mereka di TASKA. Seterusnya, latar belakang kajian KES. Kajian ini sebenarnya digubal berdasarkan laporan berita terbaru daripada berita bernama Mac 2026 yang membincangkan tentang strategi menangani isu penderaan demi meningkatkan keyakinan ibu bapa. Jika kita lihat pada situasi semasa sekarang, peningkatan kes salah laku yang tular di media sosial telah mencetuskan satu kebimbangan yang melampau bukan sahaja kepada masyarakat, malah dalam kalangan pengasuh itu sendiri. Bagi lokasi atau konteks kajian pula, fokus penyelidikan ini adalah melibatkan TASKA yang beroperasi di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia. Saya akan membentangkan tentang punca isu dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab punca isu. Yang pertama dari faktor pengasuh, faktor pengurusan TASKA, faktor ibu bapa dan pihak berkuasa. Bagi faktor pengasuh, tentunya dari kurang latihan dan pengetahuan asuhan kanak-kanak. Begitu juga dari tekanan kerja yang mempunyai keletihan dan kawalan emosi yang tidak stabil. Jadi hal ini berpuncanya lah sikap kurang amanah dan tidak bertanggung jawab. Oke, seterusnya ialah faktor pengurusan TASKA. Dari pengurusan TASKA pula, nisbah pengasuh dan kanak-kanak ini tidak seimbang. Jadi salah satu jadi punca yaitu dari gaji rendah, tiada insentif dan menyebabkan motivasi rendah. Lepas tu ada pemantauan dan penyeliaan yang sangat lemah. Ya, bagi faktor ibu bapa pula, yaitu dari kurangnya komunikasi dan penglibatan dengan pihak TASKA. Jadi ini menyebabkan dorang terlalu bergantung sepenuhnya. Seterusnya ialah bagi faktor pihak berkuasa pula, dari pemeriksaan dan pemantauan yang kurang kerap. Lepas tu syarat pendaftaran dan penguatkuasaan kurang ketat. Seterusnya saya akan bentangkan bagi kesan isu bagi terhadap kanak-kanak, yaitu ada 3 penyebab, yaitu dari fizikal, emosi dan perkembangan. Bagi fizikal ada kecederaan, sakit dan kurang kebersihan diri. Bagi emosi pula yaitu dari rasa takut, cemas, lepas tu dorang akan rasa jadi kurang yakin diri. Lepas tu bagi perkembangan juga lambat belajar, kurang kreativiti, sukar bersosial lah. Dan bagi kesan pengasuh ataupun guru, ini berpunca dari tekanan mental dan keletihan. Begitu juga dorang akan berdepan dengan tindakan undang-undang reputasi yang buruk. Seterusnya bagi kesan ibu bapa, mereka akan rasa risau, hilang kepercayaan dan stres. Dan juga sukar membahagikan masa antara kerja dan keluarga. Akhir sekali yaitu kesan isu bagi TASKA. Kalau TASKA pula, dia ini adalah dari hilang kepercayaan orang ramai dan pendaftaran yang dibatalkan oleh sebab jadi salah satu kesan, dan operasi ditutup dan mengalami kerugian. Seterusnya, saya akan membentangkan langkah penyelesaian yang perlu diambil oleh pihak kerajaan. Jadi, pihak kerajaan perlulah memperketatkan penguatkuasaan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, contohnya dengan memastikan setiap TASKA mempunyai lesen yang sah dan mematuhi piawaian keselamatan pembangunan. Poin yang kedua, JKM perlu melakukan pemeriksaan secara mengejut secara kerap
seperti pegawai datang tanpa notis bagi memastikan jumlah pengasuh mencukupi dan kebersihan premis terjaga. Yang ketiga, memperkasakan penggunaan talian kasih 15999 sebagai saluran utama. Contohnya, jadi ini untuk memudahkan orang awam untuk membuat laporan sekiranya mereka melihat tindakan kasar terhadap kanak-kanak. Seterusnya, bagi pihak pengusaha taska perlulah melaksanakan saringan latar belakang yang ketat termasuk ujian kesihatan mental bagi memastikan pengasuh tidak mempunyai masalah yang boleh membahayakan kanak-kanak. Yang kedua, pemasangan CCTV di ruang aktiviti sebagai bukti pemantauan dan pencegahan awal daripada berlakunya salah laku. Yang ketiga, memastikan pengusaha taska perlulah memastikan nisbah pengasuh dengan jumlah kanak-kanak adalah seimbang. Contohnya, agar pengasuh tidak terlalu terbeban sehingga hilang fokus atau kesabaran dalam mengawal kanak-kanak. Akhir sekali, bagi pihak ibu bapa perlu sentiasa memastikan taska yang dipilih adalah pusat yang berdaftar dengan JKM untuk memastikan kualiti dan keselamatan anak. Yang kedua, ibu bapa perlu membina hubungan komunikasi dua hala yang erat dengan pengasuh, seperti sentiasa bertanyakan aktiviti harian kanak-kanak untuk memupuk kepercayaan. Yang terakhir, peka dan prihatin terhadap perubahan drastik tingkah laku atau kesan fizikal anak. Contohnya, segera berbincang dengan pihak taska sekiranya terdapat lebam yang tidak dapat dijelaskan berada di tubuh kanak-kanak. Beralih kepada peranan kita sebagai pendidik, terdapat dua aspek penting dalam pengurusan emosi dan psikologi. Yang pertama, pengurusan emosi yang stabil. Jadi, pendidik perlu bijak mengawal tekanan kerja dan emosi pribadi agar tidak melepaskan kegusaran diri kepada kanak-kanak. Contohnya, mengambil masa rehat yang singkat untuk menenangkan diri apabila berasa terlalu penat sebelum menyambung aktiviti bersama kanak-kanak. Untuk poin yang kedua, memahami psikologi perkembangan. Jadi, kita perlu menyadari bahwa tangisan dan kerenak anak-anak adalah bentuk komunikasi semula jadi dan bukannya tindakan sengaja untuk mengganggu. Contohnya, memahami bahwa kanak-kanak menangis mungkin kerana mereka tidak pandai untuk meluahkan perasaan lapar atau mengantuk dengan kata-kata. Seterusnya, mengenai nilai dan kompetensi pula. Yang poin yang pertama, mempraktikkan nilai empati. Jadi, guru perlulah meletakkan rasa kasih sayang dan sifat keibubapaan sebagai teras utama dalam menjalankan tugasan harian. Contohnya, memberikan perhatian dan pelukan kepada kanak-kanak yang berasa cemas atau takut apabila berada jauh daripada ibu bapa mereka. Untuk poin yang kedua, kompetensi profesional. Jadi, pendidik wajib melengkapkan diri dengan ilmu teknikal seperti mengikuti kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang diiktiraf. Contohnya, menggunakan ilmu yang dipelajari semasa kursus untuk mengendalikan situasi kecemasan atau untuk merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak secara profesional. Kesimpulan bagi pembentangan kami, isu penderaan ini sebenarnya bukan sekadar penjejasan individu atau mangsa yang terlibat sahaja, malah ia memberi impak negatif yang besar kepada keseluruhan ekosistem pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu, kami percaya bahwa kerjasama yang erat antara pihak pengurusan taska, ibu bapa dan pihak kerajaan adalah amat kritikal dan paling utama bagi menjamin keselamatan serta kesejahteraan anak-anak di negara kita. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.